Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada puan pengerusi, pemula bicara Majlis Ilmu pada malam ini, Bonda Rosniati selaku pengerusi Gemban Nur Iman dan seluruh pimpinan Gemban Nur Iman dan seluruh yang hadir, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah izinkan kita lagi hidup atas dunia ini. Allah izinkan kita untuk tuntut ilmu, untuk kita tadabbur ingatan-ingatan daripada Allah, ingatan-ingatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kesan daripada ilmu yang kita tadabbur ini berbekas iman kita, berbekas takwa kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung lagi muka surat 191 yang tajuk Lahir Pembaharu Islam setiap satu abad. Lahir Pembaharu Islam setiap satu abad. Allahu akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang meluruskan dan menyempurnakan risalah-risalah agama masa lalu. Islam itu sebagai kesempurnaan agama-agama yang lampau yang dibawa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tidak ada agama yang diredai Allah selain daripada Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina 'indallah al-Islam." Jadi seluruh yang dirahmati Allah, demikian halnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah penghulu para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah, tidak ada nabi dan rasul setelah khatamul anbiya, ya, penghulu para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak awal sejarah manusia, Allah telah mengutus 313 manusia yang diangkat menjadi rasul dan utusannya. 313. Kita hari ini digambarkan tentang bagaimana bangkitnya pejuang-pejuang di Palestin. Yang selain daripada Brigade Al-Qassam, ada daripada kumpulan yang digelar 313. Bilangan tentera Badar zaman Nabi SAW. Apa yang berlaku ini, semua ketentuan Allah dan semua yang diingatkan oleh Nabi SAW. Akan lahir mujaddid. Mujaddid ini bukan hanya pembaru, tapi pembawa sesuatu kekuatan untuk Islam, penguat kepada Islam itu sendiri. Yang kita nampak berlaku hari ini di Palestin, bagaimana menentang Israel, Yahudi dan laknatullah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sepanjang lorong kehidupan insan terdapat sejumlah 124,000 Nabi sebelum pelantikan Muhammad sebagai penutup para Nabi. 124,000 tu, ini dalam catatan. Dan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi manusia yang diangkat menjadi nabi dan rasul sehingga hari kiamat. Bermakna lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nabi lagi. Yang mengaku nabi itu sesat. Tak betul. Tak ada lagi dah nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun demikian, Allah sentiasa menghadirkan al-mujaddid. Mujaddid itu pembaru agamanya. Maksud dia penguat kepada agamanya, sebagai pendukung agama Islam. Dia memilih salah seorang kekasihnya untuk membimbing dan memimpin umat manusia
ke jalan ketaatan serta memberikan petunjuk dalam memurnikan tauhid serta dalam menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam Quran dalam surah Ar-Ra'd, wa kulli qaumin hada wa likulli qaumin hada. Dan bagi setiap generasi ada yang memberi petunjuk. Setiap generasi ada yang memberi petunjuk, semua dengan izin Allah. Dan ditegaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud sesungguhnya Allah akan mengutuskan menghadirkan bagi umat ini kaum muslimin orang yang akan memperbarui Islam agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Pada setiap akhir 100 tahun. Allahu Akbar. Jadi kena ingatan kita pada malam ini dengan apa yang berlaku sekarang ini. Subhanallah. Jadi kita renung dan kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatan itu benar dan benar-benar berlaku gambaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon ketetapan daripada Allah, tetapkan iman kita, yang ditetapkan ketakwaan kita, istiqamah dalam ketaatan, bukan istiqamah dalam kelalaian dan sebagainya. Zaman fitnah ini kita kena kuat. Kuat yang utama jaga salat kita. Bila jaga salat, kita berhubung, bertawassul sentiasa dengan Allah. Melalui salat ini, perkataan tawassul berhubung dengan Allah bukan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan teks hadis dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud Allah akan sentiasa menanam tanaman yakni pembaharu dalam agama ini yang akan diarahkan untuk membimbing manusia untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Ada pembimbing daripada ulama warasatul anbiya, daripada wali-wali Allah segala-galanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hampir Dajjal muncul dan kita hampir Imam Mahdi Allah datangkan dan Nabi Isa untuk melawan Dajjal, melawan kerosakan. Bagaimana kita melihat lebih 70 tahun Palestin ditawan oleh Israel yang secara haram menjajah tanah bumi mereka. Jadi apa yang berlaku gambaran ini subhanallah semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nampak pelik tapi segala-galanya ketentuan qadarullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujaddid yakni reformer bukanlah pembawa agama baru, bukan dia bawa Islam yang baru. Beliau hadir untuk meluruskan orang-orang yang salah dalam mentafsirkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Beliau hadir untuk memberi contoh, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai yang ditunjukkan contohnya dan dipraktikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan bawa agama yang baru, tapi sebagai memperbetulkan keadaan yang tak betul. Hari ini banyak ayat-ayat Quran yang disongsangkan, banyak ingatan-ingatan Nabi yang dirosakkan dan Islam itu fahaman dirosakkan dan banyak gambaran-gambaran yang tak betul. Jadi di sebalik gambaran ini kita dengar ingatan Nabi pada malam ini, kita ambil peduli dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pusing dengan patah balik, tarik balik setelah kau beri hidayah petunjuk pada aku, pada kami ya Allah. Doa banyak-banyak. Oleh yang demikian dalam beragama ada sahaja orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang baharu yang menyalahi teks agama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Al-Mujaddid untuk mengingatkan dan menyelamatkan manusia daripada amalan bid'ah dan sesat serta membimbing manusia beribadah selaras pimpinan Al-Quran dan As-Sunnah. Bermakna ada yang memperbetulkan. Boleh jadi daripada kalangan ulama, boleh jadi di kalangan subhanallah segala-galanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita bicarakan pada malam ini jangan kita salah tafsir. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bawa Islam yang baru. Bukan bawa agama yang baru, tapi agama yang tetap sama Islam, cuma nak perbetulkan keadaan. Salah faham tentang agama. Ayat Quran, begitu juga ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mujaddid adalah pewaris kenabian, warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap gerak hidup dan kehidupannya dan dia memahamkan nilai-nilai Islam kepada umat menerusi cara dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita masih lagi dalam bulan Rabiul Awal. Bukan hanya kita ingat Nabi dengan selawat, bukan hanya mulut kita berselawat, tapi bagaimana kita ikut berpegang dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat rasul. Aku tinggalkan dua perkara ni, dua benda ni. Al-Quran, kitab Allah dan sunnah Rasulullah, iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Lan tadillu. Tak akan sesat bagi yang berpegang, yang berpandukan. Yang jadi apa yang dibawa oleh ulama, apa yang dibawa oleh warasatul anbiya disebut daripada ulama ini subhanallah, tak jauh daripada Quran, tak jauh daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini berapa ramai yang sesat. Hari ini berapa ramai yang jauh daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sesat. Lan tadilu, tak akan sesat. Siapa dia? Yang berpandukan Al-Quran, berpandukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita berhenti sekejap, kita dengar seruan azan yang boleh jadi hampir daripada tempat tinggal anda, ayah ibu yang mendengar pada malam ni azan, kita hormat, dan kita banyakkan doa. Dua doa yang Nabi takkan tolak, kata Allah takkan tolak, kata Nabi, iaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun dengan lebat. Ada rahmat Allah, pintu langit Allah buka. Sekejap kita berehat sekejap. Amin ya rabbal alamin. Seluruh yang dirahmati Allah, kita nak berjaya. Kalau kita dengar seruan dari hayya 'alas salah, mari menuju salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Kejayaan yang sebenar bila mana kita jaga hubungan dengan Allah. Hari ini kita fikir balik. Kita rasa kita tak berjaya apa sebab boleh jadi sembahyang kita tinggalkan.
Sedangkan kejayaan itu melalui hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan istiqamah untuk kita insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Seorang mujaddid adalah pewaris kenabian. Dia meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap gerak hidup dan kehidupannya. Dia memahamkan nilai-nilai Islam kepada umat menerusi cara dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya mampu mentafsir Quran, tidak hanya mampu mentafsirkan Quran dan sunnah dengan pemahaman yang sempurna, juga mengamalkannya dalam diri, keluarga, jemaah dan perjuangannya. Dia laksana Al-Quran bergerak dan dia adalah pengamal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cemerlang. Ini ciri-ciri mujaddid yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warasatul anbiya, pewaris para nabi, menyampaikan dakwah risalah Islam. Yang kehadiran seorang mujaddid di tengah-tengah umat Islam adalah sebagai role model dalam menerapkan nilai-nilai dalam Al-Quran, nilai Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Allahu Akbar. Bagaimana yang digambarkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat manusia pada setiap akhir 100 tahun seorang yang akan mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan manusia, dalam pada itu menghilangkan, membanteras pendustaan hadis-hadis Rasulullah yang dipalsukan oleh manusia. Allahu Akbar. Ini yang disebut oleh Imam Ahmad. Bagaimana kalau kita renung hari ini, orang jauh daripada ingatan Nabi, jauh daripada Al-Quran, ada seseorang yang Allah datangkan selepas 100 tahun untuk perbetulkan, untuk pimpin sebagai role model, sebagai contoh yang terbaik. Ni hari ini kita nak selamat, kita nak dalam keadaan Allah redha, kita nak dalam keadaan rahmat Allah, jangan jauh daripada Quran, jangan jauh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan ilmu agama ini akan dibawa oleh ulama-ulama yang soleh dan imam, yakni pemimpin yang adil daripada setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang melampaui batas dalam beragama, yakni ghulu, serta meluruskan pemalsuan hadis yang dilakukan para ahli bid'ah dan membetulkan kesalahan takwil Al-Quran yang dilakukan orang-orang jahil. Dia tak faham, dia mudah nak takwil. Itu sebab kita kena doa, Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Berilah faqih, kefahaman dalam agama dan ilmu dalam nak mentakwil agama, menguraikan agama, menguraikan Al-Quran dan ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kifah, gerak juang para mujaddid, pembaharu agama, adalah menghidupkan kembali dan menyerukan penerapan. Pembaru agama tu bukan agama yang baru, tapi memperbetulkan. Memperbetulkan apa yang tak betul. Penerapan ajaran Islam yang bersumberkan petunjuk Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan manusia, iaitu dengan menyebarkan ilmu yang benar, mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta memperingatkan mereka untuk menjauhi perbuatan syirik dan bid'ah. Bid'ah sesuatu yang diada-adakan, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi benda tu bila sebut bid'ah, hari ni ada yang Nabi tak buat, tapi selagi mana perkara tu bawa kita dekat dengan Allah, bawa kepada ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Bukan perkara-perkara yang menyebabkan bid'ah, yang dalalah, yang lebih lagi menyesatkan dan sebagainya. Para mujaddid sentiasa menghiasi diri dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak hidup dan kehidupannya selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para mujaddid adalah peribadi-peribadi yang menghidupkan apa yang hilang daripada ilmu dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, serta perkara yang menjadi tuntutan kedua-duanya. Allahu Akbar. Itu sebab kadang ada lafaz jaddidu imanakum, jaddidu imanakum la ilaha illallah. Dengan lafaz la ilaha illallah kita perbarui, sentiasa kita refresh balik, kita perbetulkan, kuatkan iman kita dengan sebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Subhanallah. Baik, kerana itu tugas para mujaddid adalah menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang ditinggalkan, serta memerangi bid'ah dan berbagai penyimpangan dalam beragama. Para mujaddid tidak takut menghadapi rintangan perjuangan menegakkan syariat Islam sebagaimana dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud akan sentiasa ada di tengah-tengah umatku kaum muslimin segolongan manusia yang teguh menegakkan perintah Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membahayakan mereka dan tidak gentar sedikit pun menghadapi orang-orang yang menentang menyalahi mereka. Mereka akan terus menegakkan perintah Allah hingga datang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia mujaddid itu? Ya, orang yang hebat, orang yang tak takut pun, ya, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak perbetulkan keadaan, yang menentang tu dia tak takut pun. Allah pun. Nabi sebut para mujaddid adalah pewaris tugas kenabian. Hal ini ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Dan kerana itu kehadiran para mujaddid dalam kehidupan umat Islam adalah mengajak manusia untuk menegakkan agama Allah dan mentaatinya serta mengikuti dan menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kemurnian sunnah dari lumur-lumur percampuran bid'ah, mengajarkan ilmu agama senafas dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengajak untuk berpegang teguh kepada kedua-duanya. Hal ini diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sabdanya dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, aku tinggalkan dua perkara untuk kamu, jika kamu berpegang teguh dengan keduanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Yang tadi saya dah sebut dia punya matan hadis tadi. Ya, aku tinggalkan dua benda ni kata Nabi. Selagi kita berpegang, kita tidak akan tersesat. Lan tadillu, tidak akan tersesat. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita muhasabah diri kita bagaimana. Ya, bukan kita nuding daripada orang lain, tapi diri kita sendiri, cara hidup kita, begitu juga keluarga kita, dalam rumah tangga kita bagaimana. Adakah selari dengan Al-Quran? Adakah selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam era moden kini, kita muhasabah balik. Ya, memang banyak para dai, selebriti maupun para ulama yang bersentuhan dengan kekuasaan. Bersentuhan dengan kekuasaan. Sungguh pun demikian, masih ada bahkan ramai para ulama soleh yang dipilih Allah menjadi mujaddid agama. Mereka layak dijadikan ikutan dan pembimbing dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Terutamanya dalam menjenihkan tauhid serta menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kesimpulan ini kita lihat hari ini ada yang ulama, ya, ada pendekatan, ada kekuatan agama tapi terpengaruh dengan kekuasaan, ya, terpengaruh dengan, ya, dunia, ya, dan pengaruh-pengaruhnya, subhanallah, ya, dan ramai juga yang tetap istiqamah, ya, menyebarkan agama yang benar, menyebarkan Al-Quran, begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dalam landasan yang sebenar, dalam ingatan yang sebenar, ya, bukan jauh daripada Al-Quran, bukan jauh daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Selesai tajuk untuk pertemuan kali ini. Saya buka, anda ada soalan. Kita pun tak banyak lagi, jadi mudah-mudahan kita bukan nak cepat habis, tapi kita cuba satu-satu bab, satu-satu tajuk ni, kita subhanallah, kita tabayun, kita lebih faham, yang jelaskan, yang mudah-mudahan bicara malam ni, tajuk malam ni bukan bawa kita salah faham, sesuatu yang subhanallah mujaddid ni bukan dia bawa agama yang baru, tapi bagaimana dipulihkan, dipulihkan sesuatu kefahaman yang salah, yang silap ni. Allah alam, silakan, anda ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada apa yang Ustaz kongsikan malam ni, kiranya peranan paling besar daripada para rasul dan nabi yang mana Allah utuskan sebagai pembawa agama kepada kita lah seluruhnya kan, sebagai umat, peranan paling penting Ustaz yang saya nampak ilmu lah. Selebihnya Ustaz, apa lagi peranan yang nak bagi istiqamah untuk sama-sama mendirikan agama tu, terutama untuk diri dan juga zuriat akan datang. Allahuakbar. Baik, cantik soalan tu. Bermakna kita ni, saya sebut tadi, hidayah tu milik Allah. Tapi kita jadi penyebab hidayah Allah tu sampai. Bagaimana kita cerita agama yang betul, kita cerita pegangan agama yang betul, bukan sesuatu yang salah. Zaman hari ni zaman fitnah, bila mana suasana agama tu makin lama makin hilang. Bagaimana nak istiqamah dalam agama, bagaimana nak baca Quran, bagaimana nak berpandukan Quran, makin lama makin hilang. Majlis ilmu macam ni pun makin lama makin kelam. Dan hari ni pun kita tengok sendiri,
bagaimana Rabiul Awal kita memperingati Nabi SAW lebih kepada seronok nak buat majlis selawat. Tapi dengan sunnah percampuran lelaki perempuan, subhanallah bebas. Dan yang paling kita takut, subhanallah, yang patut kita muliakan adalah Nabi SAW. Tapi bila ada majlis macam tu, ada orang-orang yang berpengaruh lebih lagi dimuliakan. Di situ, subhanallah, jauh daripada sunnah Nabi. Jauh daripada kita nak ingat Nabi sebenarnya. Lebih pada kita nak muliakan. Nabi pun sebut, jangan terlalu taksub pada aku. Ikut ajaran aku bukan taksub. Macam hari ni pun, puak-puak yang jenis taksub dengan subhanallah, kita hormat dia, bukan kita taksub. Sampaikan terlalu jauh daripada kemuliaan yang kita nak angkat adalah Nabi SAW. Apa pun, 3 benda ni yang saya nak share, yang mudah-mudahan bawa kita dekat dengan Allah. Jangan kita tinggalkan. Yang pertama, banyakkan istighfar. Istighfar tu nak menggambarkan kita mohon keampunan pada Allah. Orang yang tak minta ampun, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atas dosa yang dibuat tanpa mohon keampunan, antaranya melalui istighfar, subhanallah, dia akan makin jauh daripada Allah. Cahaya tak akan dapat duduk setempat dengan kegelapan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita perbanyakkan doa. Doa jangan tinggal. Allah suka kita doa. Doa itulah nilai sebenar diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, banyakkan melakukan kebaikan. Daripada gambaran inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu. Dan subhanallah, kita kena faham, kena letakkan, sampai hari ini aku hidup, apa yang aku buat pengorbanan untuk agama Allah, untuk kita sambung apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Itu yang mampu saya jawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Ya. Ustaz, melalui pembelajaran kita malam ni bermakna Rasulullah telah yakinkan pada kita bahawa setiap maksudnya kita tak perlu risau, akan ada sahaja yang meneruskan perjuangan Rasulullah ni. Janji kita sentiasa berada di jalan yang betul lah, Ustaz kan? Macam Ustaz cakap, kita banyakkan doa biar kita tidak tersesat dengan fahaman masa kini, dan masa yang sama fahaman yang bukan-bukan pun datang juga kan, walaupun telah dijanjikan ada ulama-ulama yang lahir setiap abad. Kan Ustaz kan? Betul. Saya boleh sebut macam ni, Nabi bawa agama yang seolah-olah penutup kesempurnaan Islam ni, kesempurnaan agama yang dibawa Nabi-Nabi terdahulu. Dan Nabi ni penutup. Dan adanya mujadid ini, kita kena faham, pembimbing, pembetul apa yang salah faham hari ni. Apa yang salah faham. Bermakna selagi kita dalam landasan, kita dalam keadaan petunjuk Allah, Allah akan pimpin kita. Dan jangan tinggal doa yang Nabi selalu baca, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri, tolong jaga diriku, jangan biar aku sendiri untuk menjaga tarfata ain, walau sekelip mata, dan tolong perbaiki diriku ya Allah, kullah seluruhnya. Subhanallah, Nabi pun doa macam ni. Apatah lagi kita ni yang banyak silap, yang banyak salah. Dan doa daripada surah Kahfi juga, ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, dan beri perlindungan, petunjuk, keselamatan pada agama pegangan kami. Itu doa daripada anak-anak muda yang lari daripada pemimpin yang zalim. Allah bagi petunjuk pada mereka. Allah bagi keselamatan pada mereka. Bila kita doa macam ni, kita sandarkan segala-galanya pada Allah. Orang yang beriman, dia takkan risau, dia tak makan. Takkan risau tentang takdir dia. Sebab apa? Dia segala-galanya serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cuba kita ambil note daripada surah Al-Lail, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, bagaimana sandaran dia benar-benar bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, membenarkan kebaikan, suka melakukan kebaikan. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, Allah juga suka kebaikan pada dia. Allah lorongkan kebaikan pada dia. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, orang yang sombong dengan Allah, yang jauh daripada Allah,
Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan kebaikan, dia tak suka buat baik. Fasalyassiruhu lil usra, Allah juga tak suka dalam lorong kebaikan, Allah lagi susahkan dia, lorongkan dia dengan keburukan-keburukan. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila kita dengar gambaran ini, buku kita pun dah di hujung, bagaimana kita pun dah di hujung zaman yang penuh dengan cabaran, yang penuh dengan fitnah, kita jangan jauh daripada Allah. Jadi kuliah kita lebihkan sikit masa isyak dan bukan jangan lebih sangat. Sebab apa? Subhanallah, selagi kita mana jaga salat, selagi itulah kita nak jaga hubungan dengan Allah, suluhan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan pelihara kita dengan sebaik-baiknya. Ada lagi soalan? Ustaz, ada sedikit saya tertarik bila Ustaz kata banyak lakukan kebaikan kan. Anak-anak muda zaman sekarang lah Ustaz, fahaman mereka macam melakukan kebaikan ni, mereka tak membezakan perkara baik ni banyak, tapi perkara baik yang Allah redha tu Ustaz. Minta Ustaz perincikan sikit yang tu. Sebabnya pada saya di media sosial pun kita nampak banyak infak, salurkan kebaikan macam-macam, tapi keadaan mereka tak menutup auratnya, benda tu yang membezakan keadaan kebaikan yang Allah redha dan juga amal kebaikan yang sekadar untuk dunia saja Ustaz. Cantik soalan tu. Kadang timbul kan di anak-anak muda ni. Saya tak solat, saya tak tutup aurat, tapi saya buat baik. Saya suka tolong orang. Ingat, selagi mana dia dalam keadaan ketaatan, Allah akan redha setiap kebaikan yang dilakukan. Bila mana buat kebaikan, kebaikan tu bukan dapat pahala tapi dapat laknat Allah. Berapa ramai yang sembahyang tapi tak dapat rahmat Allah, tapi dapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ni kita cuba cari tajuk, nanti ulang kaji balik, tengok balik 2 pilihan yang sukar hari ini. Nabi sebut dah 2 pilihan yang sukar. Yang kita nak pilih yang mana? Pilihan yang sukar yang pertama apa dia? Orang yang nampak kuat, orang yang nampak melakukan kebaikan tujuan untuk tutup keburukan yang dilakukan. Yang buat kebaikan nak kaburin mata orang, oi baiklah dia, walaupun begini-begini tapi dia baik. Itu satu. Yang ini kita jangan ikut. Yang kedua, orang yang istiqamah ibadah itu dianggap lemah. Sebenarnya kuat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kita nak pilih? Yang dianggap lemah tadi. Yang istiqamah ibadah tadi. Yang tak ada subhanallah perhatian orang ramai. Itu sebab hari ini kita kena muhasabah balik. Kita buat kebaikan ini bukan penyebab kita masuk syurga, tapi kebaikan inilah kita nak mengundang rahmat kasih sayang Allah. Bagaimana kisah pelacur. Kisah pelacur yang banyak dosa dia, yang banyak salah dia, yang banyak silap dia. Timbul keinsafan, timbul nak minta ampun dengan Allah. Allah datangkan seekor anjing kehausan, cedok pakai kasut dia. Di sebalik gambaran tu Allah ampunkan dosa dia dan Allah letakkan dalam syurga. Allahu Akbar. Jadi di sini kita nampak. Kita nampak apa tujuan kebaikan itu. Bukan hanya kita nak gugurkan dosa dengan istighfar, dengan sembahyang taubat, tapi dengan kebaikan itu, keikhlasan kita kerana Allah. Zaman hari ini, orang buat baik ditayang. Subhanallah, dihebahkan di medsos. Media sosial. Lebih kepada untuk ujian orang. Habis. Hari ini depan Kaabah pun. Jom kawan-kawan saya depan Kaabah ni pura-pura tadah tangan. Allah Akbar. Kadang sedih. Dia minta kawan dia ambil gambar depan makam Nabi, depan Kaabah. Kita ni menipu Allah tau. Pura-pura tadah tangan. Doa betul-betul tak perlu sampai nak dia ambil gambar. Dia tadah tangan lebih nak untuk orang ambil gambar. Depan makam Nabi contoh konon-konon tadah tangan begini-begini. Habis. Untuk siapa sebenarnya dia buat macam tu? Dia memainkan Allah, dosa. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita cerita pada anak-anak, pada cucu, perbetulkan niat kita dalam kehidupan ini, perbetulkan niat kita dalam kebaikan yang kita lakukan. Ingat, Nabi bagi tahu Allah akan panggil orang-orang yang beribadah kerana dia. Dan Allah tempelak orang-orang yang beribadah bukan kerana dia. Kau ibadah kerana siapa? Kerana aku, jom aku bagi. Kau ibadah kerana siapa? Kerana si fulan, pergi pada dia. Cari dia, mintalah apa yang dia boleh bagi. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, cantik soalan tadi. Ingatan saya, ingatan kita semua, hidup kita tak lama. Ingat, kita mati, itulah permulaan kita, hidup kita yang sebenar. Jadi daripada gambaran tadi, bagaimana istighfar, bagaimana doa dan kebaikan ini, banyak-banyak kita buat. Jangan kita berkira-kira dengan Allah, Allah juga akan berkira-kira dengan kita. Dan kita tak tahu kebaikan mana yang Allah terima.
Jadi jangan berkira-kira, ikhlaskan kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, manusia yang kita bantu tu dia tak hargai, dia tak peduli, kita tak sedih. Tapi bila kita buat kerana manusia, manusia tak hargai, kita jadi sedih. Jadi kita perbetulkan niat kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik Ustaz Sumail, yang sangat baik. Itulah sekarang ni cabaran suka nak tarik perhatian kan dalam buat kebaikan tu lebih kepada yang tu. Wallahualam. Para jemaah semua ada lagi soalan ke? Kita kena letakkan yang kita buat ini, apa yang kena fikirkan. Allah suka ke manusia suka? Ya. Kita hari ni lebih cari apa yang manusia suka daripada apa yang Allah suka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang kita benci akan sesuatu tu tapi itu baik di sisi Allah. Kita suka akan sesuatu tapi itu baik di sisi Allah, tak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tak tahu. Allah tu Maha tahu. Wallahu a'lam. Pentingnya amal ni bergantung pada niat Ustaz kan? Betul. Para jemaah lain ada soalan lagi ke? Assalamualaikum Ustaz, Encik nak tanya. Silakan. Apa tu kata Ustaz, kita buat baik, kita cuba nak ajak orang buat baik tapi kadang orang tak mahu, susah nak ikut. Tapi adakah kita macam give up ke atau kita terus juga mengajak dia buat baik? Kadang lihat ada orang tu susah sangat Ustaz. Kata Cik cuba jugalah pujuk-pujuk tapi macam tak mahu ikut. Macam mana tu Ustaz? Adakah kita biarkan je? Itu sebab macam tadi saya sebut, kita perbetulkan niat. Aku sampaikan kebaikan ini sebab apa? Manusia itu dia boleh buat baik, dia boleh berubah sebab hidayah Allah, bukan hidayah tu daripada kita. Jadi kita perbetulkan niat, biar manusia tak ikut pun, orang yang kita ajak tak ikut ke, jangan kita give up, kita teruskan. Sebab apa? Nabi SAW bagaimana dakwah dia mula-mula, bagaimana kisah dakwah di Taif, disambut dengan ketulan batu berdarah-darah Nabi, sampaikan para malaikat offer, ya Muhammad, aku nak angkat gunung-gunung ni, aku nak hampa pada orang yang menyakiti engkau. Apa jawab Nabi? Boleh jadi hari ni tak diterima, akan datang akan diterima. Jadi kita jangan give up, kita buat kerana Allah. Bukan kita yang beri hidayah, bukan kita yang merubah, tapi hidayah itu daripada Allah dan perubahan itu daripada diri mereka. Kita ni jangan give up, terus bagi. InsyaAllah. Kerana Allah kita tak akan sedih, tapi kerana manusia kita akan jadi sedih. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallah. Amin ya Rabb. Silakan kalau ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kenaan dengan lahirnya pembaru Islam setiap satu abad ni kan Ustaz, adakah sememangnya setiap satu abad tu lahirnya mujaddid? Betul. Sebab saya terbaca macam memasuki abad ke-15 tu belum ada ulama yang menerangkan atau sepakat mujaddid pada abad 14 maupun ke-15 tu munculnya mujaddid. Yang tu saya terbaca. Baca daripada hadis ke apa tu? Bukan daripada hadis. Saya baca. Jadi kita ikut yang hadis. Hadis berkenaan dengan munculnya pembaru Islam setiap satu mujaddid itu hadis lah. Cuma saya terbaca periwayatan yang dimaksudkan ini, mengapa abad ke-14 dan ke-15 tu belum memunculkan nama mujaddid. Itu je yang nak tahu. Baik, wallahu a'lam. Tapi yang kita bicarakan malam ini, yang kita cuba faham ialah yang selebih tu kita serah pada Allah lah. Takut kita punya pemikiran kita jauh daripada seolah-olah kita menidakkan apa yang disebut oleh Nabi. Jadi kaul yang tepat, yang tepat kita ambil daripada Nabi SAW. Daripada walaupun disebut periwayatan, kita kena ambil benar-benar. Macam sebelum ni kan, ada yang tiba-tiba kata Nabi ni begini-begini, subhanallah macam-macam gambaran. Jadi apa pun kita rujuk pada malam ini, kita ambil pemahaman benar-benar, minta Allah jelaskan, tetapkan hati kita. Jangan kita duk merungkai yang benda-benda yang seolah-olah bukan daripada Nabi SAW. Itu yang saya boleh jawab. Wallahu a'lam. Ustaz, lagi satu, kemunculan Imam Mahdi tu dikira juga mujaddid ya Ustaz? Ya, antaranya.
Baik, Alhamdulillah. Dan itu antara yang subhanallah, bila dunia akan binasa, dunia akan digambarkan kiamat, kerosakan, kebinasaan dia akan muncul pembela. Yang pembela yang akan pimpin orang-orang yang beriman. Dajjal ni, dia akan muncul, dia bawa kerosakan. Itu jauh manusia, jauh. Keturunan Imam Mahdi, daripada keturunan Nabi SAW dan Nabi Isa juga akan bersama. Itu semua gambaran-gambaran dunia ni akan berlaku kepada kiamat. Tanda-tanda yang sangat besar. Wallahualam. Ustaz Acik nak tanya, adakah tahsik Al-Ghazali di Aqsa tu dia akan surut tapi kalau dah surut Dajjal akan keluar ya Ustaz? Betul ke Ustaz? Betul, ada tanda-tanda tu, termasuk Sungai Furat yang digambarkan akan subhanallah mengeluarkan galian emas dan sebagainya. InsyaAllah nanti di bab yang lain kita akan cerita tanda-tanda kiamat. Boleh? Terima kasih Ustaz. Ustaz, satu lagi minta maaf Ustaz. Saya teringat pasal isu Palestin sekarang Ustaz kan. Infak banyak dah diblast, disebarluaskan. Tapi bila saya fikir macam contoh pusat-pusat Mahat Tahfiz yang perlukan bantuan juga di Malaysia ni, yang mana perlu diutamakan Ustaz? Tanggungjawab kita yang sekecil-kecilnya lah untuk Palestin ataupun untuk pusat-pusat tahfiz contohnya lah di Malaysia ni, kita nak dahulukan infak yang mana Ustaz? Pandangan saya yang lebih perlu yang hampir dengan kita. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Saya pernah sembang dengan anak-anak. Dia kata kami tak perlukan bantuan daripada duit, tapi kami perlukan bantuan daripada doa-doa kalian. Subhanallah. Saya pernah pergi tahun lepas, anak-anak muda tu, anak-anak kecil, belasan-belasan tahun, dia peluk akhir. Dia kata doakan kami. Bukan kami tak perlu duit. Subhanallah. Macam hari ni kan, yang dikongsikan sahabat-sahabat, kita lawan, kita bantu kekuatan mereka dengan doa. Doa ni sangat power, memang sangat power. Kita nampak hari ni kan satu benda yang miracle, satu benda yang ajaib. Kadang kekuatan mereka ni, Allahu Akbar, melampaui subhanallah fikiran logik kita. Mereka ada senjata, mereka ada kereta kebal, tapi bagaimana subhanallah yang Palestin lawan mereka dengan batu, ketulan-ketulan batu. Allahu Akbar. Dan hari ni orang viral, tak ada kapal terbang, tapi mereka dengan payung-payung terjun, pegang senjata dan sebagainya. Di situ, bila kita perbetulkan niat, itu niat yang mulia untuk pertahankan negara. Subhanallah daripada 70 tahun dulu. Ini yang kita nampak hari ini. Dan hikmah dia, bila ada media sosial, benda tu subhanallah sampai pada kita cepat. Yang perlu kita jadikan motivasi, jadikan inspirasi. Yang saya sebut dengan anak saya kata nampak kadang perjuangan mereka, semangat mereka untuk apa, berbanding kita kat sini tak diuji lagi. Wallahualam, saya boleh sebut lagi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Rasanya ada lagi ke soalan daripada para jemaah? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tumpang tanya, ada tak nama tokoh-tokoh yang dikatakan pembaru Islam setiap satu abad ni? Okey, kalau zaman tabi'in tu ramai. Zaman-zaman tabi'in ramai. Dan saya nak petik satu nama yang saya jadikan ikon juga. Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak. Dia antara penulis hadis yang pertama zaman Nabi, selepas zaman Nabi SAW. Abdullah ibn Mubarak. Nanti cuba cari tokoh tu. Dia bukan hanya ulama, tapi dia pembela zaman dia, orang-orang yang susah zaman dia. Dan dia pembela sahabat-sahabat di kalangan ulama yang tak mampu. Boleh cari gambaran tu, yang boleh saya share lah. Saya suka dengan nama ni. Kan saya pernah cerita bagaimana dia dapat haji tanpa dia pergi haji. Wallahualam. Masya Allah, yang baik Ustaz. InsyaAllah akan dicari. Lain, ada lagi ke soalan pada Ustaz? Ustaz, lagi satu, kita kena yakin je Ustaz kan, doa tu senjata orang Muslim. Kadang kan kita doa, hati kita tak yakin macam mana nak dapat doa, tapi kita sangka buruk dengan Allah. Kita doa ni betul-betul harap Allah akan bagi. Lagi satu bangun malam, kita pergi bila air minta maaf bahasa dia pergi kencing, jangan tidur balik selain kita, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah.
Ya Allah, aku tak mampu untuk istiqamah ibadah doa, luah dengan Allah. Saya nak sebut bila doa ni ada dua gambaran. Satu dikabulkan, satu dimustajabkan. Kabul ni Allah akan bagi. Tapi bukan terus bagi. Allah datangkan dulu macam-macam bentuk jalanan yang kita minta A, tapi tak dapat terus A. Boleh jadi Allah lalukan B, C, D, nanti boleh patah balik A. Itu namanya kabul. Tapi bila mustajab, kita minta terus dapat. Contoh dalam majlis ilmu ni. Tolong tadi kita dengar azan. Ni kita dengar subhanallah seruan azan dan subhanallah hujan turun. Ni hari Jumaat, tempat-tempat yang mustajab. Itu kita rebut. Mustajab tu kita minta terus Allah bagi. Ni dan Allah ini adil. Allah ni takkan sia-siakan hamba yang minta. Cuma kita ni cara kita minta bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-ku bertanya kata Allah waktu bila aku dekat dengan dia. Uji budak watad da'i izadaan. Saat hamba-ku doa, saat itulah aku dekat dengan dia. Allahu Akbar. Benda-benda ni kita kena cerita dengan anak-anak, dengan keluarga, jangan kita give up. Hidup ni Allah test. Di sebalik test Allah tu, ujian Allah tu, kita makin dekat ke makin jauh dengan Allah. Saya dengan ujian saya, ayah ibu yang mendengar, yang melihat gambar ini, semua ada ujian masing-masing. Dan kena ingat, ujian itu Allah nak test kita. Dan ujian itu tanda Allah sayang kita. Nabi ujian banyak. Hebat ujian Nabi. Tapi bagaimana Allah nak angkat darjat Nabi? Nabi boleh je kekasih Allah. Boleh terus dimudahkan. Tapi di sebalik itu tarbiyah. Allah tarbiyah kita dengan cara macam tu. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz kata kita mesti duduk dengan doa kan. Allah suka pada orang berdoa. Ada doa yang mustajab tu dikabulkan, ada tidak. Bagaimana dengan doa-doa orang-orang Islam di bumi Palestin yang diseksa tu Ustaz? Yang dikejam ni itu Ustaz. Adakah doa-doa mereka itu tidak dikabulkan oleh Allah Ustaz? Subhanallah. Nabi pernah diuji, dibaling, di macam-macam ujian. Sahabat-sahabat Nabi juga bila memeluk Islam, dibaringkan tengah panas. Adakah Allah laknat dia? Adakah Allah murkai dia? Adakah Allah zalimi dia? Tak. Tapi di sebalik itulah bagaimana ujian mereka tu nampak dan mereka makin dekat. Saya duduk dengan anak muda yang dekat tiang-tiang dekat Masjid Al-Aqsa, pegang batu. Dan amalan dia sambil menunggu, sambil berlawan dengan hafal Quran. Dengan bacaan, subhanallah, macam-macam bacaan doa. Bukan bermakna bila mereka dizalimi, doa mereka tidak didengar. Tak. Di situlah sebenarnya ujian. Kita jangan fikir, ya Allah aku minta ni kenapa tak dapat. Bukan tak dikabulkan. Allah akan beri. Cuma lorongnya lain. Lorongnya lain. Nak dapat sampai tahap tu, jangan sebut doa tak dikabulkan. Allah kabulkan. Allah akan beri. Tapi di sebalik tu kenapa? Kenapa Allah tak terus bagi? Boleh jadi bukan keperluan kita. Boleh jadi bukan masanya. Allah beri, kita kena doa, ya Allah, beri apa yang jadi keperluan pada aku, bukan apa yang jadikan apa yang aku mahu, apa yang aku nak. Kadang yang kita nak belum tentu sesuai. Allah ni adil. Jadi sebalik gambaran tu macam berlaku di Palestin yang cakap, oh nampak pada muka dibuat jahat. Tak. Kita jangan rasa macam tu. Di sebalik tu tarbiyah dia, Allah nak angkat darjat dia. Budak kecil-kecil, yatim piatu, mak bapak dia syahid. Adakah Allah benci dia? Tak. Allah nak angkat darjat dia. Wallahualam, itu yang saya boleh jawab. Betul Ustaz. Bagaimana cara kita nak menjawab apabila kita dikatakan oleh kaum-kaum kafir ni. Dia kata, lihatlah dia katakan betapa berlaku kekejaman itu kan. Kamu minta doa, kamu apa semua. Mengapa tidak dapat pertolongan daripada Tuhan kamu? Bagaimana kita nak menjawab pertanyaan macam tu Ustaz? Kita jawab macam ni je. Allah sayang, Allah uji mereka. Allah sayang, Allah uji kita. Dari sebalik gambaran tu orang kafir dia akan menyebabkan kita subhanallah rasa tertekan dan macam-macam. Orang beriman dia takkan rasa tertekan. Dia akan kuat semangat dia. Itu sebab tadi nak jawab orang kafir ni subhanallah lebih kepada kita jawab dengan ilmu kita, dan bila bercakap dengan orang jahil lebih baik kita diam. Allah tu maha tahu. Ni orang yang tak beriman dia akan mudah. Dia mengkufurkan orang, dia akan mudah menyesatkan macam-macam. Zaman hari ni muncul kan, orang yang bukan Islam cuba nak tafsir Quran. Cuba tengok ni. Nabi SAW sebut 5 dosa yang disegerakan. Yang disegerakan balak ni, 5 juga. Yang pertama pada orang yang berzina.
Allah datangkan bala berupa penyakit yang tak ada ubat, HIV contoh hari ini. Yang kedua, orang yang mengurangkan sukatan timbangan dalam perniagaan. Hari ini beras disorok, macam-macam gambaran. Apa Allah datangkan bala? Allah tahan air hujan, kemarau, dan Allah susahkan bagaimana ekonomi, rezeki itu makin susah. Dan yang ketiga, dosa berupa apa dia? Orang yang menahan zakat. Dia tak nak keluarkan zakat, melainkan subhanallah. Allah datangkan apa dia? Allah datangkan kemarau panjang, Allah datangkan sesuatu yang tahan air hujan dan sebagainya. Yang lebih kurang dengan gambaran tadi. Dan yang keempat, orang yang tak nak ikut Quran, orang yang tak nak ikut sunnah Nabi SAW, Allah datangkan bala orang yang bukan Islam cuba merosakkan Islam. Dia pula kontrol. Jadi hari ini kita ada pendirian kita ada subhanallah, kita punya keyakinan dengan kita mudah goyah dengan orang yang bukan Islam. Kena kuat semangat. Makcik bertanya, siapa yang bertanya tadi, kena kuat semangat. Dan kita duduk bawah dia. Jangan biarkan dia rosakkan agama kita. Kena kuat. Kita sembahyang ni kita bila macam tu kan, kita macam tak yakin. Kita kena yakin. Kena yakin. Allah akan bantu. Bukan Allah zalimi. Dan yang kelima apa dia? Dosa daripada pemimpin yang zalim. Selain gambaran apa dia? Balak yang berupa Allah datangkan pergaduhan, permusuhan sama sendiri. Palestin, bagaimana Allah uji gambaran tu? Boleh jadi gambaran pimpinan yang lama. Jauh daripada Islam. Subhanallah. Berlakunya perang saudara. Bagaimana akan berlaku. Subhanallah, gambaran yang kita nampak di Saudi sendiri. Adik-beradik sultan, macam-macam gambaran. Wallah alam, itu yang boleh saya sebut. Terima kasih Ustaz. Ustaz, yang terakhir insya-Allah. Bermakna kena tanam dalam fahaman kita. Ujian Allah Ta'ala tu sebenarnya salah satunya untuk menaikkan darjat. Kan Ustaz kan? Bukannya untuk, dan salah satunya lagi untuk menghapuskan dosa kita. Jadi kita bila macam contoh Palestin, kita ingatlah tu sebenarnya ujian untuk naikkan darjat mereka kan Ustaz kan? Saya nak sebut begini, setiap yang melakukan semua dengan izin Allah. Dan Allah susun itu semua yang terbaik untuk hamba dia. Kita kena letakkan macam tu, orang beriman, dia yakin, saya juga diuji macam-macam ujian. Kadang macam kita tak mampu, tapi bila kita fikir secara positif, kita fikir atas iman, takwa kita pada Allah. Allah nak ajar, Allah nak kita belajar sesuatu dan Allah nak gantikan sesuatu lebih yang terbaik. Ingat, yang berlaku semua dengan izin Allah. Dan yang berlaku ada hikmah yang terbaik untuk kita. Kena fikir macam tu. Dengan kita fikir yang seolah-olah sangkaan-sangkaan buruk. Yang seolah-olah kita buruk, sangka buruk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ustaz, okey. Rasanya yang terakhir lah daripada Puan Mas Roha. Terima kasih banyak Ustaz perbincangan yang sangat panjang dan sangat bermanfaat malam ni. Saya minta Ustaz sekejap sebelum saya akhiri dengan doa tasbih kifarah dan surah Al-Asr, sebab ada pengumuman yang saya nak war-warkan, ada kaitan dengan pondok motivasi tahfiz Hamlatul Quran. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira jazak pada Al-Fadhil Ustaz yang telah membawakan bagaimana agama Islam itu satu-satunya agama yang tiada kesesatan yang diutuskan kepada para nabi dan rasul untuk sampai kepada kita. Sekalipun menghadapi fitnah, cabaran dalam dakwah dan penolakan terang-terangan atau secara sembunyi, yakinlah bahawa agama Islam itu adalah agama kemenangan yang sentiasa dalam petunjuk dan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setiap dari kita malam ini dapat melahirkan rasa tanggungjawab pada diri untuk sentiasa memperbanyakkan istighfar, doa yang penuh yakin dan pengharapan kepada Allah serta melakukan kebaikan yang menjadi redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang telah Ustaz ingatkan pada kita malam ini. Bangkitlah dengan ilmu yang bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah agar dapat sama-sama kita memelihara dan menegakkan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan dengan nikmat iman dan Islam pada kita. Wallahualam. Sebelum saya persilakan Ustaz untuk menutup kuliah malam ini, saya ingin war-warkan insya-Allah untuk mengeratkan lagi ukhuwah sesama asatizah dan jemaah Gemenur Iman. Pihak pengurusan berbesar hati untuk menganjurkan lawatan mahabbah ke Pondok Motivasi Tahfiz Hamlatul Quran pada 3 November 2023 insya-Allah hari Jumaat. Dan kami akan war-warkan melalui memo nanti perincian atur cara yang akan berjalan sepanjang lawatan. Jadinya saya minta sebelum Ustaz akhiri kuliah malam ini sedikit suntikanlah untuk mengajak para jemaah kita yang sangat istiqamah dengan majlis ilmu di Taman Syurga ni
mudah-mudahan perjalanan kami untuk melawat ke pusat tahfiz Ustaz nanti menjadi satu ikatan yang menguatkan lagi diri kita dalam berjalan dengan ilmu dan juga menegakkan agama Islam. Masya-Allah. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah malam ini. Mewakili tim Gema Nur Iman, saya memohon jutaan kemaafan. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah pertemuan kami, perhimpunan kami, majlis ilmu pada malam ini, ya Allah. Jadikan pertemuan perhimpunan kami pada malam ini ada doa-doa, ada mohon keampunan daripada para malaikat-Mu untuk kami, ya Allah. Pandanglah diri kami ini dengan pandangan rahmat-Mu, belas kasihan-Mu, ya Allah. Diri kami ini banyak melakukan dosa, banyak salah, banyak silap, ya Allah. Banyak kekurangan, banyak kehinaan, ya Allah. Pandanglah dengan rahmat-Mu, pandanglah dengan kasih-Mu, ya Allah. Dengan ihsan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami seluruh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ya Allah. Jadikan kehidupan kami yang tersisa ketaatan padamu, istiqamah dengan kebaikan padamu, ya Allah. Bukan dosa dan kemaksiatan padamu, ya Allah. Ya Allah, berkatilah himpunan kami pada malam ini, ya Allah. Berkatilah kehidupan kami, ya Allah, hingga akhirnya, ya Allah, mati kami, hingga di akhirat kami, hingga berada dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami benar-benar baik, bukan pura-pura baik macam orang munafik dan sebagainya, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, dan matikan kami dalam su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih atas perancangan untuk ziarah pondok yang saya bangunkan. Bagi saya ini bukan pondok saya, ini pondok kita sama-sama. Inilah kita punya pengorbanan untuk saham akhirat kita, saham syurga kita, mudah-mudahan insya-Allah. Minta maaf sekali lagi, kita tangguh, mudah-mudahan Allah berkati. Kita mulakan dengan Fatihah, kita tutupkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lakukan hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.